Yang satu yang Dr. Salehi cakap tadi, yang antibiotik tu. Yang satu lagi yang saya cedok dari kawan kita di Sudan, Khalid. Dia ada kilang di Dubai rasanya. Salah seorang yang dapat, orang kata, lesen manufacture gam Arabic ni dari Dr. Isam. Dan saya ingat dia upah orang di Belgium untuk buat research. Kita boleh kongsi. Dia bagi kita slide tu, kita boleh kongsi. Okey, ini yang Dr. Salehi bagi tahu tadi. Satu penemuan tahun 2015. Saya jumpa ni dalam internet. Dia kata in vitro. Jadi dia bancuh almana, dia bancuh taibat, kemudian dia test dengan kuman-kuman yang tertentu. Jadi 12 kuman berbagai-bagai jenis yang diuji dengan mana dan taibat. E. coli, Salmonella typhi, yang penyebab typhoid, kepialu. Kepialu ni kalau di Kelantan top lah. Tapi di Kelantan dia orang carrier ramai. Tapi siapa yang pergi Kelantan mungkin kena lah. Apa yang dia buat, setiap jar tu, agar punya plate tu, dia mengandungi kuman. Setiap dish ni, ini mengandungi sama ada mana, taibat atau antibiotik. Jadi kalau kuman tu mati, clear lah. Jadi yang diuji dalam test ni ialah ciprofloxacin, iaitu antibiotik yang masyhur juga. Dia gunakan mana dan dia gunakan taibat. Ini keputusan dia. Apabila dia menggunakan ciprofloxacin terhadap ni, dia dapati kalau tengok candida, iaitu sejenis fungus, kulat, tak ada action langsung. Yang typhoid sampai takat ni 12 cm dia punya radius tadi, dia baik untuk E. coli, tapi tak sampai 20. Tak 100% lah. Maknanya ada lagi yang resistant, yang tak makan. Tapi kalau almana ada yang 1 cm dan ada yang 20 cm. Mana bagus untuk ini, untuk kulit ni, kuman di kulit. Pneumonia ni paru-paru. Candida, kulat, dia bantai juga. Yang lagi menariknya, taibat. Jadi sebab itu kalau orang kena diarrhea ataupun sakit perut, pasal ini kira macam direct contact. Maknanya kita celup kuman tu dalam taibat ni, mati terus. Jadi kalau kita tengok mekanisme dia, bila kita makan taibat, dia tak berubah dari perut, stomach, semua intestin sampai ke kolon, dia tak berubah. Dia tetap taibat juga. Dan bila dia contact, kalau kita tahu typhoid punya bakteria, maknanya kita boleh macam basuh dia, bunuh dia direct lah. Jadi sebab tu kalau kita bagi taibat dekat orang-orang yang sakit perut, ceret, beret, muntah, memang berkesan sekaligus je. Kalau tak sekali, 2 kali lah. Tapi janganlah kita silap bagi orang tu kena, orang kata misalnya usus dia tersumbat ada dulu kan, kita bagi, kita kata boleh. Jadi itu tak kenalah, itu belah. Mekanisme yang disarankan di sini bukan dengan cara prebiotik dia. Mungkin dalam almana taibat tu, dia ada benda lain yang dipanggil alkaloids dia, yang dinamakan saponin, oil, benda-benda gini, benda-benda gini yang membunuh. Sebelum ni kita tak tahu. Kita ingat prebiotik tu salah satu. Tapi yang membunuh kuman-kuman tu benda-benda ni lah. Jadi dia panggil phytopectin, protectants, yang mempunyai antibacterial, antifungal potential. Dia ada terpin content. Terpin ni ialah molekul yang boleh membunuh kuman. Jadi yang ini baru keluar maklumat ni. Jadi ini maklumat terkini lah. Maknanya kalau ada infection ataupun kuman dalam usus, sebab tu kadang-kadang bila kita pakai taibat kita bancuh taibat, dia punya gam-gam tu kita sapu dekat luka-luka, berkesan. Untuk orang-orang yang kudis-kudis, yang payah bayi tu, sapu je lah gam-gam tu. Jadi mungkin inilah mekanismenya. Bukan yang probiotik tu, prebiotik tu. Itu mekanisme dia. Mana dia ada terpin tu, yang kita tak tahu sebelum ni. Dan juga dia mempunyai kandungan kalsium, magnesium yang mungkin juga tak sesuai untuk bakteria. Dan di sini maklumatnya ialah taibat lebih baik lah daripada mana dari segi membunuh kuman. Dari segi immunity pun taibat memang lebih baik. Jadi ini saranan dia. Maknanya almana dan taibat boleh digunakan sebagai ejen untuk membunuh kuman. Selain maknanya tak pakai antibiotik lah. Jadi dia nak mengenal pasti potential prebiotik. Maknanya aktiviti prebiotik. Kita kata benda ni prebiotik, tapi kita tak ada cara nak menunjukkan bagaimana dia bertindak. Jadi dalam makmal dia boleh buat. Jadi ini definisi prebiotik, iaitu benda-benda yang boleh
memberi makan kepada bakteria atau fungi yang boleh memberi kesihatan atau kebaikan kepada empunya host tu lah. Okey, dia orang gunakan ini dia punya lebih kurang lah skema dia. Dia akan taruh prebiotik Manna Thaibat ni. Dia banyak batch lah, dia ada 3 set. Dia taruh dalam stomach, ini asid, ini dalam usus lebih kurang. Bukan usus betul tapi seperti usus, dan juga ke dalam usus besar, kolon. Dan dalam tu juga tempat-tempat ni macam kolon ni dia taruh bakteria. Kemudian dia simpan benda tu, dia kaji benda tu dalam masa 4 jam, 24 jam dan 48 jam. Dia analisa. Dia analisa, dia tengok bila dia letak Al-Manna, dia dapati memang nak menyampaikan 2 hari tu bilangan short chain fatty acid. Short chain fatty acid ni ialah apabila bakteria makan Al-Manna ni, dia akan mengeluarkan, dia akan menapaikannya menjadi short chain fatty acid, iaitu lemak-lemak orang kata pendek short chain fatty acid yang terdiri daripada acetic propionate butyrate. Okey, nanti kita cerita sikit lagi apa dia propionate, apa dia butyrate, apa dia acetate. Yang paling penting ialah butyrate. Dan didapati dalam masa antara 4 jam hingga 24 jam paling tinggi. Maknanya, kalau kita tengok ni, graf sebelah kiri lebih tinggi daripada, dia punya junam tu lebih tinggi lah. Dia punya graf tu. Maknanya dalam masa 24 jam, Manna lagi banyak mengeluarkan butyrate. Dan bila dah 48 jam, Thaibat pula. Makna Thaibat ni slow sikit. Sebab tu, kalau kita tengok produk-produk lain, dia ada Al-Manna saja, dia tak ada Thaibat. Jadi Thaibat ni berperanan macam maintain sikit lah. Maknanya kita makan hari ni, Manna dan Thaibat. Kalau besok kita tak makan, Thaibat tu masih ada action lagi dalam tubuh kita. Manna mungkin dah habis dah. Dia dah habis dah kan. Okey, jadi dari graf tu, dia kata Manna dan Thaibat kedua-duanya boleh mengeluarkan, boleh digunakan oleh bakteria kita. Tetapi Manna ni lebih mudah digunakan, lebih mudah ditapai oleh bakteria dan lebih banyak. Jadi kira lebih banyak gas lah. Tetapi untuk Thaibat, dia punya butyrate tu sampai 48 jam ada. Itu beza dia. Bakteria dia kata dalam tubuh kita selepas 24 jam, bakteria tu boleh makan benda lain. Dia adapt. Mula dia makan Manna, dah kenyang makan Manna, mungkin dia kata, oh, lactate pun kita boleh makan, Thaibat pun kita boleh makan, dia makan juga. So dia ada dua-dua ni jadi pemakanan dia. Kemudian ammonia ni ada kaitan dengan gas lah. Ammonia pun bertambah kan, kita tengok naik. Tapi Manna lagi banyak ammonia. Jadi dia kira kalau banyak ammonia lebih pure lah dan lebih mudah digunakan. Ammonia ni kira indikator bahawa ia prebiotik, dimakan oleh bakteria. Dia byproduct. Jadi ini bermaksud juga Manna ni lebih banyak gas lah. Kalau kita makan Manna banding dengan Thaibat saja, Manna lagi banyak kentut. Itu saja. Jadi mungkin bila kita nak bagi pesakit kita, adjust lah, kita tambah dengan Thaibat, campur dua. Jadi secara keseluruhannya, short chain fatty acid yang dikeluarkan oleh Manna dan Thaibat tadi, yang metabolisme dia tu jadi Manna dan Thaibat. Jadi ini di antara kelebihan short chain fatty acid selain sebagai prebiotik. Cara dia menjadi baik kepada tubuh manusia ialah salah satu kajian menunjukkan bahawa dia boleh menstabilkan metabolisme glukos, menjadikan dia normal. Maknanya dia tak jadi hypo. Maknanya kalau orang yang dah glukos dia rendah, kalau dia makan, dia tak akan jadi hypo. Yang jadi hypo ialah orang yang kencing manis, dia makan Manna Thaibat, glukos dia jadi normal. Dia bagi insulin lagi. Itu baru hypo. Jadi sebab itu kalau kita ada pesakit-pesakit ataupun customer kita yang ada kencing manis, kata-kata memang boleh kontrol, tetapi dia dibagi lagi obat makan ataupun obat cucuk, merendahkan yang dah normal.
Kalau kita berhadapan dengan orang yang ada kencing manis, kita kena bagi tahu kalau nak makan ni monitor. Yang cek sendiri lagi baik. Kerana pada satu ketika dia akan turun. Dan orang itu akan rasa letih. Kalau dia cek memang turun gula dia. Dan kita harus, saya sebagai doktor senang. Saya kata berhentilah insulin, berhenti apa, tak apalah. Kalau dia kata, nanti doktor saya marah. Saya doktor juga, saya kata. Bolehlah lawan sikit, tak apa. Ataupun kita kata, doktor, tak apa, awak cocok ubat? Cocok. Jadi doktor dia happy lah. Dia menipu gitu pun tak apalah. Tapi yang pentingnya kontrol. Jadi inilah salah satu, orang kata, sesuatu yang kita perlu waspada. Walaupun dia baik, dia boleh normalkan sugar, tapi boleh jadi mudarat apabila dicampur dengan insulin atau ubat oral hypoglycemic, glucophage ke, diabetes ke, apa ke. Okey, butyrate tu yang kita kata yang warna hijau tadi tu, short chain fatty acid juga digunakan oleh usus sebagai tenaga, sebagai pembina usus, sel-sel dia jadi sihat, dan juga dia masuk dalam saluran darah, digunakan sebagai tenaga oleh hati dan sebagainya. Dan kalau tengok paper-paper lain, kajian-kajian lain, dia mengatakan butyrate ni sel-sel dalam usus suka kat dia, tetapi sel-sel kanser usus akan mati dengan dia. Maknanya racun bagi sel-sel kanser. Jadi ada beberapa perkajian yang mengatakan sebab itu prebiotik boleh digunakan untuk mencegah kanser usus. Jadi itulah asasnya. Butyrate ni lah dia punya pertalian dia. Butyrate ni sihat untuk kolon, tetapi musuh bagi kanser kolon. Dia akan mati. Dia tak boleh hidup dengan butyrate. Dan juga kajian-kajian juga menunjuk short chain fatty acid boleh mengurangkan kolesterol. Jadi ini tapi kolesterol saya tak turun juga. Mungkin makan tu tak kontrol sangat kot. Ada faktor-faktor lain. Tapi ada yang banyak juga kajian yang mengatakan turun, dan ada juga kajian yang kata equivocal, tak turun. Jadi kita harap dia turun lah. Ini kajian lain dalam jurnal diabetes menunjukkan butyrate memperbaiki insulin sensitivity. Walaupun insulin dalam tubuh sikit, tetapi dia membuat badan kita menggunakan insulin sebaik-baiknya. Mana tak perlu tinggi lah. Mana boleh baiki kencing manis lah. Ya, ini kajian yang menyokong short chain fatty acid tadi. Ya. Maknanya kalau kita bagi orang tu butyrate, ataupun kita bagi mana taibat ke, dia boleh mencegah daripada insulin resistance. Maknanya insulin tu akan berguna. Yang masalahnya dalam kencing manis ni bukan badan tak ada insulin. Insulin tu bagi pun tak jadi apa. Dia tak menurunkan gula. Itu dia panggil insulin resistant. Insulin banyak. Ini dari segi immunologi. PN ni parenteral nutrition, di mana selalu orang kritikal dalam ICU dia tak boleh makan. Dia bahkan bagi makanan melalui IV line, masuk terus ke dalam darah. Jadi dia orang buat kajian ni, bagi butyrate kepada orang yang tak makan. Bukan orang ni, rasa saya binatang juga ni. Jadi dia, orang yang selalu duduk ICU ni memang dah tak ada immunity, infection dekat paru-paru. Jadi dia buat kajian ni, dia nak tengok sama ada boleh membaiki immunity orang ni. Jadi dia dapati pH turun. Oh, ini lain lah. Ini tadi dia dapati kalau air parenteral nutrition tu dicampur dengan butyrate, dia boleh membantu meningkatkan imuniti di semua kawasan dalam tubuh dia. Paru-paru, usus, maknanya bukan saja dalam darah lah, satu tubuh. Jadi kalau sebab itu dulu kita pernah dengar cerita Dr. Wahab cerita, orang duduk ICU dah tak ada urin, dah koma, dia bagi mana taibat bangun lepas 2 hari. Mungkin inilah dia punya mekanisme tu, mana memperbaiki imuniti ya. Jadi saya belum try lagi yang dia buat tu. Kerana saya tak masuk ICU lagi. Jadi dari segi pH, mana dan taibat mengurangkan pH, dia asid ya. Jadi ada orang tanya saya, kalau saya minum air alkali dengan mana taibat boleh tak? Jadi kalau kita tahu asid dengan alkali dia campur dua, dia jadi garam lah. Kerana asid medium dalam usus tu membantu bakteria kita hidup lebih sihat. Jadi alkali itu tak semestinya bertambah sihat. Jadi dia nak tengok sama ada mana taibat boleh memperbaiki kata kepadatan bakteria. Dia menambahkan semua bakteria, sama ada mana atau taibat. Jadi yang biru tu mana,
mana lebih banyak di peringkat awal ni. 24 jam mana lagi menang, tapi lepas 48 jam Thaibat lagi menang. Sini pun begitu juga. Sini Thaibat by Fido. Dia dua-dua ni baik belaka. Jadi kalau ikut conclusion kajian ni, dia kata kedua-dua fibers boleh memberi makan kepada bakteria, tetapi profil dia ialah mana ni akan mengeluarkan ketiga-tiga short chain fatty acid, lactate, acetate dengan butyrate. Thaibat lebih kepada butyrate, jangka panjang 2 hari. Kemudian mana dua-dua, tapi Thaibat butyrate bagi sihat, lower ammonium, mana kurang gas Thaibat lah, kurang kentut dia. Dan dua-dua sama lah, tapi Thaibat ni kira kurang power sikit lah. Dan data ini digunakan oleh di Doha ni dalam dia punya marketing brochure. Ni Khalid punya ni. Ni dia gunakan graf ni dalam dia punya. Sebab dulu saya pernah tertanya-tanya apa beza Thaibat dengan mana. Inilah dia punya kunci dia. Maknanya profil dia lain. Butyrate ni maknanya Thaibat ni slow sikit, 2 hari. Nanti kita cerita macam mana, mengapa dia berbeza. Okay? Jadi dia pun menggunakan maklumat tu untuk bagi ni. Thaibat untuk apa, Almana untuk apa. Lebih kurang lah. Sekarang kita dah tahu dah sama, iaitu Thaibat untuk infection, inflammation, untuk angin banyak pun eloklah bagi Thaibat. Kalau nak bagi angin banyak, nak suruh kentut lawas, Almana. Okey, dan kita pergi kepada tajuk terakhir, iaitu gum Arabic grade. Ramai orang jual gum Arabic. Saya pun dah makan gum Arabic. Dia kata beli kat kedai tu ketul-ketul, dia suruh kemam lah, gendam dalam air. Bukan semuanya sama, Dr. Zahir kata. Banyak-banyak grade. Jadi dia ada 200 spesies akasia, hanya 2 saja yang boleh yang kita market sinilah, iaitu akasia Senegal yang dipanggil Hashak, dan juga akasia Seal dia panggil benda nanti adalah. Jadi dia ada 5 grade. Gum Arabic Senegal ni dia panggil grade 1. Akasia Seal yang ada dalam Thaibat tu dia panggil grade 2. Jadi akasia Senegal sahaja ada 5. Yang pertama yang kira top sekali ialah dia panggil HPS, hand pick selected. Maknanya dia kutip dengan tangan, dia pilih yang mana dia nak. Dan biasanya ni macam emas, kuning, dan dia punya jumlah pun tak banyak ni, 0.5% je kena kutip, dan dia tak ada debu, tak ada apa, dia bersinar macam kristal. Kita jarang jumpa ni. Yang keduanya yang telah dipilih, dibersihkan. Terminologi yang digunakan di Sudan untuk grading ni bukan saya buat. Kita baca buku dia. Dia ada 5 grade. Yang ini yang paling banyak. 70% ialah dia panggil clean, bersih. Dia color dia berubah-ubah sikit, tapi ini yang paling banyak yang selalu digunakan. Okey, ini grade dia. Yang saya bagi tahu tadi. Hand pick. Kemudian yang tak berapa bersih-bersih dah ni, fine particles left after sorting, fine particle collected after cleaning. Jadi kalau kita dapati apabila kita bancuh mana atau Thaibat ada sikit-sikit debu kat bawah tu, wajib ada lah, kecuali kalau kita ambil yang grade HPS tu, mungkin tak ada lah. Itu nasib lah, itu memang mesti ada. Akasia Seal. Okey, Thaibat Almana 100% akasia Senegal, 100%. Tak ada apa-apa lagi. Akasia Senegal saja. Grade mana saya tak tahu, tapi dijamin lah. Tengok putih tu tak ada seredak apa-apa, saya ingat grade bagus-bagus belaka lah. Akasia Seal dia kira grade 2, murah dan tak berapa comel dia punya rupa dia lah. Dia gelap sikit, dia nampak macam kotor, tak boleh tadi macam kristal akasia Senegal lah. Dan dia 3 grade saja dia ada. Dia ada sifting, telah ditapis, dan debu. Dan di dalam Thaibat kita ada 3% Seal. 3% saja. Kalau kita baca dalam ni ada tulis rasanya 3% ya. Dia tak tulis pun. Tapi memang bukan Seal lah, Seal. 3%. Jadi apa rahsia 3% tu saya tak tahu, tapi dari amalan kita dapati 3% tu sudah cukup untuk memberi kelebihan anti-inflammatory, anti-radang, diarrhea, antibiotik semua ada. 3%. Kalau kita makan 100% agaknya tak berak 5 hari tu. Jadi itu rahsia tu telah telah dicungkil oleh orang sebelum kita. Jadi kita hanya menggunakan manfaat yang diberikan 3%. Jadi di situ mungkin
ada perbezaan dengan. Jadi ini yang kita kata tadi, gam arabik digunakan dalam pelbagai-bagai proses pemakanan. Dan macam Dr. Sahin kata, banyak terjual di Malaysia. Acacia almana, dia pakai perkataan almana juga. Sedangkan dia patut pakai gam arabik. Almana ni trade name dah, orang dah ambil. Murah pula tu. Tengok apa yang dijual ialah ketul-ketul Kalau kita dah belajar tadi tentang grading dia, baru kita tahu beza Dan banyak lagi produk-produk lain yang dijual di Malaysia, sama ada ini di USA dia panggil IBS punya website. Kita tengok, kita boleh belajar banyak dari situ. Pasal dia website tu dia dah establish lama. Dia gunakan Acacia Senegal untuk IBS, iaitu irritable bowel syndrome. Ini establish. Dia ada macam hotline dia. Kalau orang tanya, kalau saya makan ni perut saya banyak angin, apa saya buat? Dia jawab lah. Dia kata kita kurangkan dos. Jadi kita pun belajar dari dia juga. Pasal kita pakai Acacia Senegal juga. Jadi saya belajar dengan dia juga cara nak menjawab. Jadi ini produk Malaysia ni, dari Malaysia belaka. Dan macam-macam jenis. Kita pilih lah yang mana kita nak. Kadang-kadang pesakit kita kata, awak pakai tak amanah, iaitu gam arabik? Kata, saya makan dah, tapi yang jenis celuk tu. Jadi kita kena beri penerangan lah. Jadi kita yang dah tahu ni, patutnya kita kekal dengan apa yang kita dah tahu. Sekarang kita dah tahu lebih sikit. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.